Fia Studio. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada pagi ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, setelah kita berpisah dengan Ramadan Al-Mubarak, hari ini kita berada pada hari yang ke-20 daripada bulan Syawal. Jadi setelah kita keluar daripada Ramadan, sebulan kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya merasakan bahawa darjat kita diangkat, kerana malam hari ini duduk tinggi sikit, duduk atas ni. Ibu-ibu pun duduk tinggi sikit atas kursi lah. Itu tanda darjat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa bulan puasa ada wah ni, lepas puasa naik atas tu tanda darjat kita diangkat, insya-Allah. Baik. Ala kulli hal, kita bersyukur kepada Allah di atas segala kurniaan yang diberikan oleh Allah. Selesai kita sambut Idul Fitri, walaupun masih dalam bulan Syawal, tapi kita dah teruskan program di tempat kita ini dalam menuntut ilmu, pengajian yang dijalankan. Semangat Ramadan masih lagi kekal, kerana ada orang masuk Ramadan dia boleh ibadat, lepas Ramadan habis. Tapi kita alhamdulillah diberikan lagi kekuatan oleh Allah untuk terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita sambung pada pagi ini ringkasan sirah Nurul Yaqin. Pagi ini kita sambung kat mana? Baik. Qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Maji'u Quraisyin li Abi Talibin marratan thalithah. Itu kaum Quraisy datang kepada Abu Talib buat kali yang ketiga. Jadi mereka datang jumpa dengan Abu Talib kali pertama untuk mereka minta kepada Nabi, minta kepada Abu Talib supaya menghentikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada terus berdakwah. Jadi dia pemai kali pertama jumpa Abu Talib, supaya Abu Talib nasihat kepada anak saudaranya. Tetapi kali pertama Abu Talib tak layan, dia tolak dengan cara baik. Datang pula kali yang kedua setelah mereka melihat Rasulullah semakin giat dalam berdakwah, ramai orang masih makin menerima agama yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah, maka mereka datang pula kali yang kedua untuk memberikan minta kepada Abu Talib supaya menghalang Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada meneruskan dakwah. Meminta kepada Abu Talib, tolong halang anak saudara kamu, kali yang kedua. Jadi setelah kita dah baca Rasulullah jawab kepada permintaan tersebut, kalau mukmin matahari buah tangan kanan, bulan di tangan kiri, nak suruh berhenti, sorry. Maksudnya nak buat apa pun buatlah, saya tetap takkan berhenti daripada dakwah. Maksudnya Nabi akan terus berdakwah. Dan kata-kata itu disokong oleh Abu Talib, dan Nabi tetap meneruskan dakwah. Jadi dua kali dah mai, dan dua-dua kali yang mai tadi ni tujuannya supaya Muhammad berhenti dakwah tu. Jadi kita akan baca nanti sampai berlaku hijrah, segala yang dilakukan oleh musyrikin Mekah, orang Quraisy, tujuan dia satu ya, supaya dakwah berhenti. Mereka akan buat macam-macam, tujuannya satu, supaya Islam tak tersebar. Itu tujuan dia. Jadi dua kali dah main dengan tujuan yang sama, Muhammad berhenti dakwah. Tak berjaya, baik, main pula kali yang ketiga. Lamma ra'at Quraisyun, qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Lamma ra'at Quraisyun anna Abu Talib la yuridu an yamna' ibna akhihi, masyaw ilaihi bi Umarah ibni al-Walid. Setelah kaum Quraisy melihat Abu Talib tidak mahu menghalang anak saudaranya daripada berdakwah, mereka sekali lagi pergi kepada Abu Talib
dengan membawa seorang pemuda bernama Umarah bin Al-Walid. Jadi mereka duk fikir kenapa Abu Talib tak mau halang anak menakan ya. Boleh jadi kerana dia sayang kot anak menakan ni. Anak menakan ni bagus, segak, kacak, apa, perkasa, gagah. Jadi dia segan kot nak suruh anak menakan dia berhenti kot. Jadi apa mereka buat? Mereka datang kepada Abu Talib, bawa seorang pemuda bernama Umarah bin Al-Walid sebagai gantian kepada Nabi SAW. Pemain pemuda. Apa mereka sebut? Wa qalu lahu khudh hadzal fata waladan lak wa aslim ilaina ibna akhika linaqtulahu. Mereka kata kepada Abu Talib, ni ada seorang pemuda namanya Umarah bin Al-Walid, gagah, perkasa, pemuda yang hebat. Ambil pemuda ini sebagai anak angkat kamu. Abu Talib, ni pemuda kami bawa, ambil buat anak angkat kamu. Manakala serahkan anak saudaramu iaitu Muhammad kepada kami untuk kami bunuh. Kami tak tahan dah Muhammad ni duk dakwah sampai koklah hang takut halang Muhammad sebab dia nak nakan hang, tak ada orang nak tolong hang dah lepas ni. Jadi kami ganti siap-siap, mai kami bunuh. Hak ganti pun bukan calang-calang. Umarah bin Al-Walid, dia ni segak, kuat, nak ganti dengan Nabi. Khudh hadzal fata, ambil pemuda ni. Lepas tu saya dah sebut dah dulu, sebutan dalam bahasa Arab untuk peringkat umur ni ada beberapa peringkat. Daripada kecil sampai ketua ada istilah yang digunakan dalam bahasa Arab untuk menunjukkan umur seseorang manusia. Itu bermula daripada janin, kemudian sabi, kemudian tiflun, kemudian dia akan naik kepada ghulam, dia naik. Saya nak sebut satu-satu, saya tak ingat lah. Ini maksudnya baby ada nama dia, janin. Janin ni usia budak dalam perut. Selagi duduk dalam perut dia dipanggil janin. Bahasa Melayu pun guna agak janin tu. Janin tu bahasa Arab. Keluar daripada perut, kalau tak salah dia panggil tiflun ataupun sabi, baby, budak, kanak-kanak. Tapi umur dia sekian, umur menyusu dipanggil, saya tak pasti sama ada sabi ataupun tiflun. Sabi kot. Sabi dipanggil baby ataupun tiflun. Tiflun bayi. Bahasa Melayu sebut bayi, orang putih sebut baby. Jangan gabung jadi lain. Jangan gabung. Nak sebut hak Melayu tak pun sebut hak orang putih. Bayi ataupun baby. Jadi tiflun, baby, umur daripada mula beranak keluar dari perut mak dia sampailah umur setahun ke 2 tahun nyusu, orang panggil baby tu. Putih susu umur dia 2 tahun lebih, 3 tahun, orang tak panggil baby dah, panggil budak-budak. Bahasa kita pun dia tukar, dia tak panggil baby dah, panggil budak-budak. Bahasa Arab kalau tak salah dia panggil sabi. Lepas tu naik sikit dah reti mumayyiz, dah reti beza dah mana kiri mana kanan, mana najis mana makanan, dia reti beza. Mumayyiz ni dia reti beza dah. Kalau buah taik dengan roti, dia tengok taik dia geli. Dia reti beza dah tu. Tapi kalau budak yang belum mumayyiz, taik tu dia main. Dia tak reti. Budak yang reti dia reti beza dah. Mana selipar kanan, mana selipar kiri. Kita kata pakai kanan, dia pakai kanan dulu. Dia dah reti dah. Itu dia panggil ghulam kalau tak salah. Dia ada istilah dia ghulam. Kanak-kanak. Adalah peringkatnya. Kemudian naik lagi dipanggil fata. Ni. Fata ni pemuda. Naik lagi dipanggil syabab. Kalau tak salah lah, fata ni umur dia baliag sampai 18 lebih kurang. Syabab ni 18 naik sampai ke 30, sampai ke 40. Begitulah. Ada tingkatan umur. Jadi fata ni dengan syabab lebih kurang. Maksudnya remaja ataupun pemuda. Syabab pemuda.
Dia naik atas sikit dia panggil kahlun. Kemudian dia panggil syekh. Syekh orang tua. Umur 50 ke atas orang panggil syekh. Bahasa Arab dia panggil syekh, orang tua. Atas lagi pada tua dia panggil haram. Haram kalau tak salah 80 ke atas, tua sungguh. Kalau syekh orang tua kita panggil warga emas. Kalau bahasa kita orang panggil warga emas, umur 60 ke atas ni warga emas. Haram ni warga antik. Marah pula dia. Dia antik lagi atas pada emas ni. Dia tua. Lepas tu perhati tengok dalam hadis Nabi SAW, Nabi guna ayat apa? Contoh ketika kanak-kanak yang duk makan, Nabi kata kat dia, ya ghulam samillah, wahai kanak-kanak, wahai anak kecil, makan dengan baca bismillah, makan dengan tangan kanan, makan dengan dekat yang kamu dulu, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Jadi bahasa yang Nabi guna ya ghulam, Nabi guna ghulam sesuai dengan budak tu, Nabi panggil ghulam. Ada hadis Nabi guna ya ma'syara syabab, wahai anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, mana-mana di kalangan kamu yang mampu berkahwin, kahwinlah. Bila Nabi guna ayat apa? Syabab. Nabi tak guna ghulam. Ghulam tak sesuai nikah. Syabab sesuai. Nabi guna perkataan sesuai, syabab, pemuda 18, 22, 25 boleh kahwin, kahwin. Hadis yang masyhur ibu-ibu ayah selalu dengar, Nabi sebut irtanim khamsan qabla khamsin, rebut 5 perkara sebelum datang 5. Salah satunya Nabi sebut syababaka qabla haramika, rebut masa muda kamu sebelum datang waktu tua. Syabab muda, haram kita sebut tadi ni. Syekh tua, haram atas dia tua. Kalau syekh 60-70, haram dah jadi 70 ke atas, 80 ke atas. Nabi kata rebut masa muda sebelum datang waktu tua. Dalam hadis perkataan hak Nabi guna, muda adalah syabab, tua adalah haram. Nabi tak guna syekh, Nabi guna haram. Semua tu ada makna yang tersendiri. Jadi bahasa Arab ni bahasa yang agung. Jadi fata dan syabab ni umur muda. Dan Nabi pun muda je masa ni, baru 40. Dia pun anak muda, lagi muda daripada Muhammad. Muhammad dah 40 lebih lah. Ni fata, syabab, lingkungan anak muda. Ambil anak muda ni buat jadi anak angkat kamu, anak saudara kamu mai kat kami. Kami nak hentikan dakwah dia, kami nak bunuh dia, kami ganti siap-siap. Kami bukan bunuh saja, kami tahu kalau kamu izinkan kami bunuh anak saudara kamu, kamu tak ada anak kan? Tak, kami ganti siap-siap. Baik, apa jawab Abu Talib? Faqala lahum ammuhu bi'sa ma tatlubun atu'tuni ibnakum liurabbihi wa u'tikum ibni litaqtuluhu. Abu Talib berkata, buruk sungguh permintaan kamu itu. Kamu ingin menyerahkan kepada aku anak kamu untuk aku didik, dan kamu minta aku serahkan anakku kepada kamu untuk kamu bunuh. Pelik. Dia buat mai habaq, ambil budak ni hang belah buat anak angkat hang mai kami bunuh. Abu Talib kata apa? Apa kena ketum ke apa? Anak hampa suruh aku belah, anakku hampa nak ambil bunuh. Pelik apa ni? Buat pelik kan? Lailah tukar, mai ke aku jaga anak hang jaga anak aku. Gagah bi. Anak aku hang tarbiyah, anak hang mai aku tarbiyah. Sama-sama tarbiyah, kita tengok aja guna. Gagah kira. Ni dah anak depa suruh kita belah, anak kita dia ambil nak bunuh. Pelik nampak. Abu Talib jawab lagu tu, buat pelik kan. Apa ni kisah apa ni? Maksudnya jawapan tu menolak, tak terima. Dan kalau nak tukar sekalipun tak padan, nak tukar dengan Muhammad. Apa ingat Muhammad ni siapa dia? Nak tukar dengan Rasulullah, mana ada tandingan? Tadi tukar. Dengan sahabat pun tak ada tandingan lah. Bukan nak tanding dengan Rasulullah, ibu-ibu ayah sekalian, dengan para sahabat Nabi pun tak ada tandingan lah. Tak boleh lawan lah. Kedudukan para sahabat lain, tak sama. Batu untung jadi sahabat ni untung.
Ada rombongan daripada Yaman datang nak jumpa dengan Nabi SAW. Waktu sampai kota Madinah, sampai-sampai para sahabat beritahu, hampa lambat, Rasulullah dah wafat 5 hari. Hampa terlambat, Nabi dah wafat 5 hari yang lalu. Jadi para ulama kata, yang pertama mereka terlepas, yang kita boleh belajar, yang pertama mereka terlepas satu kedudukan yang besar namanya sahabat, kerana mereka tak ada jumpa Nabi. Sahabat ni kalau dia dah bertemu dengan Nabi, jadi sahabat. Hatta budak yang didukung oleh mak dia, si ibu ni dukung anak kecil, Nabi lalu, budak tu jadi sahabat Nabi walaupun dia kecil je. Sebab dia pernah bertemu dengan Nabi sewaktu hayat Nabi SAW. Sahabat kecil orang ni, jadi bertemu hampa lambat. Jadi kamu tidak dapat bertemu dengan Rasulullah kerana Rasulullah dah wafat. Mereka tak dapat kedudukan namanya sahabat. Kalau dapat kedudukan sahabat, luar biasa. Riwayat sebut ibu-ibu ayah-ayah dirahmati Allah, kalau kita sedekah harta kita sebanyak gunung Mah, Bukit Uhud, kita sedekah Mah sebesar Bukit Uhud. Cek sendirilah Bukit Uhud berapa kilometer, panjang lebar dia, tinggi dia berapa kilo, cek sendiri. Kalau kita sedekah satu Bukit Uhud tu berupa mah, infak pada jalan Allah, masih belum boleh menandingi sahabat Nabi yang infak satu cupak gandum. Bukan cupak mah, gandum. Sahabat baru sedekah gandum secupak, kita dah sedekah mah satu Bukit Uhud, tak boleh lawan lagi secupak tu, padahal gandum. Kerana pahala mereka besar, Allah bayar para sahabat. Dan kita baca dalam sirah, kita baca dalam sejarah, sahabat bukan sedekah gandum, mereka perhabis more. Lu nak lawan orang? Sayyidina Abu Bakar, apa yang ada kat dia waktu hijrah? Nabi dia ada apa? Tak ada. Yang ada kat aku Allah dengan Rasul dia, hal lain tak ada, bagi semua. Kalau dia bagi secupak gandum pun kita tak boleh lawan lah. Kita sedekah satu bukit mah. Siapa hak nak sedekah bukit mah angkat dengan nak pakai benda tentu ini? Kita bukan ada banyak mah macam tu. Kalau ada pun tak sedekah semua. Satu bukit mah, kalau sejuta pun tak boleh beli sebukit lah. Kalau sedekah berjuta ringgit pun tak boleh lawan lagi sahabat sedekah secupak gandum. Tu nak lawan gimana? Sahabat bukan sedekah cupak gandum, mereka sedekah habis semua. Tu nak lawan mana? Kalau dengan sahabat pun tak boleh nak tanding dah. Dengan Rasulullah ada tandingan? Tak ada. Betul apa nak tukar? Batu mereka yang sampai lambat tadi, mereka terlepas benda yang sangat besar, iaitu jadi sahabat terlepas. Yang kedua, kata ulama, itu kesan kalau terlambat. Kalau terlambat je tu. Batu jangan tangguh apa-apa benda, jangan tangguh aku terlambat. Kalau terlambat kita akan rugi besar. Tu rugi. Lepas terlambat 5 hari, rugi besar. Lepas tu pengajaran kita boleh belajar, apa benda sekalipun jangan tangguh. Dalam buat baik jangan tangguh. Ada tempat yang tak mula lagi kelas, kita tangguh dulu sat weh. Lemang tak habis ni. Hang nak tunggu lemang habis raya haji. Nak sambung kelas raya tunggu lemang habis dulu. Raya haji ya. Lemang duk ada hari. Dia tangguh. Nanti kot, boleh kot tunggu sat. Bertangguh tu dia akan terlepas banyak benda yang besar. Lepas tu nak buat baik jangan tangguh. Nak buat terus. Kalau tangguh, kita akan terlepas buat peluang yang sangat besar. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah sekalian, ayah-ayah dirahmati Allah. Jadi kita nak sebut tadi, nak lawan dengan sahabat pun tak ada tandingan, apatah lagi kamu nak ganti dengan Rasulullah. Hampa buk main Umarah bin Al-Walid nak tukar dengan Muhammad, nak tukar dengan sahabat tak ada lah. Siapa yang boleh ganti tempat Abu Bakar? Siapa yang boleh ganti tempat Osman? Tak ada. Kalau nak ganti dengan sahabat pun tak ada tandingan, dengan Muhammad mana nak ganti? La ilaha illallah. Bi'sa ma tatrubun, kata Abu Talib, buruk sungguh apa yang kamu minta ni, teruk sungguh. Tak fikir ke apa. Baik. Jadi setelah ditolak permintaan itu, faraja'u khaibin, war Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yazal mustamirran fi nashr al-Islam wa ammuhu yadfa'u anhu.
mereka akhirnya pulang dalam keadaan hampa. Mereka balik dalam keadaan sedih, kecewa, kerana 3 kali dah permintaan mereka ditolak. Minta cara elok ni, tolonglah kami tukang lah. Tak, ditolak 3-3. Mereka balik pulang dalam keadaan kecewa, dan Rasulullah SAW terus menyebarkan Islam tanpa henti, dan bapa saudaranya sentiasa membelanya. Dan Nabi tak berhenti dakwah. Apa jadi pun mereka main minta 3 kali dah punya pasal apa, Nabi terus melakukan dakwah kepada masyarakat, sebarkan lagi Islam. Jadi semakin lama, setiap hari semakin lama ada saja orang yang memeluk Islam. Seorang terikut. Orang musyrikin Mekah perhati dah, benda ni bahaya ni. Kalau biar kau ramai ikut Muhammad, lepas tu mereka duk halang tu, jangan bagi Muhammad dakwah dah. Kalau dia dakwah, Tuhan kami kena maki, nampak sangat agama kami tak betul, dan orang akan terikut dengan dia. Penat ni kena counter. Tolong berhenti sat, jangan bagi dia dakwah. 3 kali dah usaha mereka tak berjaya. Baik, kita baca lagi. Idza'u Quraisyin lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah mereka usaha 3 kali sekat dakwah Rasulullah tak berjaya, maka kaum Quraisy mula cari jalan untuk sakitkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhadhat Quraisyun tu'dhi Rasulullah wa tastahzi'u bihi, khususan idza dhahaba ila salah ba'da an ra'at istimrarahu fi ad-da'wah wa difa'a ammihi anhu. Baik. Selepas melihat baginda masih meneruskan dakwah dan bapa saudara Nabi membela Rasulullah, kaum Quraisy mula menyakiti Rasulullah dan mempersendakan Nabi, terutama sekali apabila baginda keluar untuk menunaikan solat. Jadi mereka mula kacau Nabi lah. Dah 3 kali tak jaya, kita ganggu Rasulullah, terutamanya waktu Nabi solat. Baik ibu sekalian, kita sedia maklum solat difardukan ketika Isra' Mi'raj. Ni tak berlaku ni. Padahal ni Nabi solat cara sabar ni. Kata ulama, Nabi solat mengikut cara baginda Ibrahim AS. Solat cara Nabi Ibrahim. Boleh jadi siang sekali, malam sekali. Solat cara Nabi Ibrahim. Malam Isra' Mi'raj, Nabi sebelum naik ke langit, Nabi jadi imam dulu untuk roh para anbiya yang terdahulu. Di Masjidil Aqsa Nabi jadi imam. Padahal malam tu pun nak dapat semayang, tak naik lagi. Tu Nabi semayang baru. Maka kata ulama, tu semua Nabi semayang mengikut syariat Nabi Ibrahim. Cara Nabi Ibrahim alaihissalam solat. Jadi Nabi semayang, dan mereka akan ganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya ketika Nabi keluar untuk tunaikan solat. Masa tu tak ada kefarduan solat 5 waktu lagi. Jadi mereka tengok Nabi semayang, orang nak buat ibadat, mereka akan datang untuk berikan gangguan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa Nabi buat? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqabiluhum bil hilmi was sabri wal lutfi wal afu. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi mereka dengan sifat santun, sabar, lemah lembut, dan memaafkan. Jadi itu antara sifat yang mulia yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Depa kacau Nabi, ganggu Nabi, sakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi santuni mereka, Nabi balas balik, hadap mereka dengan sifat mulia. Orang buat jahat, Nabi balas dengan baik. Apa Nabi buat? Dia kata Nabi hadap mereka dengan hilmi, sifat santun. Ada doa yang Nabi ajak kat kita, suruh kita baca, Allahumma aghnina bil ilmi. Kalau baca ramai, kalau baca seorang, Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Ada 4 perkara Nabi ajak kita minta pada Tuhan. Kena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta. Yang pertama, Allahumma aghnini bil ilmi. Ya Allah, kayakan aku dengan ilmu. Bagi aku kaya dengan ilmu. Minta. Tak apa mak tua mana minta. Tak ada dah ustaz tua nak ngaji lah.
Tak, kalau Allah nak bagi dengan bimbang, Allah akan bagi. Ya Allah, kayakan aku dengan ilmu. Allahumma aghnini bil ilmi. Doa ni boleh search dalam Google dah. Tulis ya Allah kayakan aku dengan ilmu, ataupun Allahumma aghnini bil ilmi, dia akan naik terus. Jadi ibu-ibu tak dapat hak Arab, ambil hak Melayu tak apa. Yang pertama, Nabi ajak kita minta supaya kita dikayakan oleh Allah dengan ilmu. Wa zayyinni bil hilmi, hiasi aku dengan sifat santun. Hiasi diri aku ni ya Allah, bagi nampak comel, nampak cantik dengan sifat hilmi. Hilmi boleh terjemah banyak, santun, penyabang, lemah lembut, tu lah hilmi. Sifat yang mulia. Ada orang nama Hilmi, Zul Hilmi, Hilm, orang yang lemah lembut, sopan santun. Orang tu akan nampak cantik kalau ada sopan santun, sifat santun dalam diri dia. Sopan santun, maksudnya boleh bertolak ansur. Orang akan nampak comel, bagus dia ni. Tu akhlak yang terpuji, kena ada dalam diri orang. Minta ya Allah hiasi aku dengan sifat hilmi. Jenis mudah bertolak ansur, mudah memaafkan, lemah lembut. Tengok tempat lah, ada tempat nak lemah lembut. Lemah lembut bukan suruh jadi lembut sedia, tidak. Ada tempat boleh sopan santun, boleh lemah lembut, tolak ansur, tak apa, selesai. Ingat senang nak dapat akhlak tu. Ibu-ibu baru berkeluar kereta Proton X70. Baru ni dia pun lancar X90. Lepas ni X apa tak tahu. Kereta mahal, kereta baru ni baru keluar. Kita baru berkeluar pada kedai. Baru kedai tak habis ni. Baru berkeluar pada kedai, baru pergi ambil kunci, baru balik. Tak ada sampai rumah duk tunggu traffic light, orang langgar. Nak kata tahu. Sembang boleh kalau tak kena. Hak kereta lama pakai orang langgar berbaik tak kira lah. Baru keluar pada kedai, balik rumah tak sampai lagi, hang langgar lah. Marah. Tapi kalau ada hilmi, bukan bermaksud tak gaduh buat apa, baik lah. Tak, ambil tindakan orang langgar saja ke, pergi claim insurans ke apa, tapi biar ada sifat sopan santun, lemah lembut, tolak ansur. Bagi ada. Maka tak apalah kita macam mana nak buat lah. Tak apalah kita report lah. Ya, selesai cara elok. Tu ada sifat mulia. Jangan ada sifat keji. Biar kita dihiasi oleh Allah dengan sifat-sifat yang sopan santun, lemah lembut. Ada tolak ansur dengan orang. Minta Allah yang hias. Kalau Allah bagi, ada lah perasaan tu, dia akan main. Tak apalah. Orang ni pun tak sengaja. Kita pun tengok dia tak sengaja, tapi dah nak jadi. Dia pun minta maaf, sungguh babi korang, tak apalah, kita selesai cara elok. Maknanya benda tu kita tetap dapat kebaikan. Yang kereta kita tak gaduh nak bayarkan, tak apa, tapi selesai dengan cara baik. Ni yang nak berkeluar kayu baseball buat apa? Orang pemimpin berkeluar kayu baseball, ada yang berkeluar helmet, pang, tan cermin tu pecah, marah awak orang. Ya, hak manusia ada kesabaran, hak dia boleh jadi dia marah sungguh, tension apa tak tahulah. Cuma kita berdoa, ya Allah hiasi kami dengan hilmi, bagi kat kami perasaan tu. Hias, perhiasan ni benda cantik. Jadi kalau ada sifat hilmi, orang tu akan nampak comel. Baik. Kemudian wa akrimni bittaqwa. Empat benda. Allahumma aghnini bil ilmi, kayakan aku dengan ilmu. Wa zayyinni bil hilmi, hiasi aku dengan sifat santun. Wa akrimni bittaqwa, muliakan aku dengan sifat takwa. Wa jammilni bil afiyah, cantikkan aku dengan kesihatan, dengan kebaikan. Minta empat. Kaya dengan ilmu, perhiasan kita adalah akhlak mulia. Kemudian kemuliaan kita adalah ketakwaan kepada Allah, dan cantiknya kita dengan kesihatan yang baik, keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Empat benda. Ibu kalau dapat empat benda ni, tak ada minta lain lah, cukup lah. Ilmu ada, akhlak pun ada, ketakwaan pula ada, dimuliakan oleh Allah, kesihatan pun Allah lagi, dia nak apa?
Jadi salah satunya hilmi, kena minta kepada Allah supaya kita ada satu sifat yang mudah namanya hilmi. Baik, kemudian Nabi hadap mereka lagi dengan as-sabri, bil hilmi wa sabri wa lutfi wal af. Nabi hadap mereka juga dengan sifat sabar. Sabar lah buat apa? Orang kacau Rasulullah semayang, orang kacau macam tu, Nabi hadap mereka dengan sabar. Ya marah tak puas hati tapi sabar, tak apa. Kena ada kesabaran yang tinggi. Kena sabar banyak. Sabar ni kena latih. Orang baru kahwin, bila tanya pendapat orang lama, bagi nasihat sikit saya baru kahwin ni, orang lama akan kata apa? Sabar banyak-banyak. Kamu kena sabar. Tu nasihat dia. Saya dulu masa nak kahwin, ustaz-ustaz mai kenduri, benda-benda nasihat sikit ustaz. Sabar. Fikir sabar apa ni? Lepas kahwin baru hantar. Sabar. Hak nu kena, hak ni kena. Sabar. Kena sabar banyak. Kadang-kadang tak ada punca pun tapi kena sabar. Duduk dalam kereta, laki tak cakap apa, malas cakap. Boring ke, mengantuk ke, tak cakap. Jadi isteri pun kata, abang baik tak sembang apa langsung dengan saya ni. Sembang lah sikit. Isteri laki pun tanya, hari ni kau pakai hidung ni? Dah kau sembang ni. Tanya-tanya soalan tu kena melecak lah. Apalah tanya, tu yang aku nak mau cakap dengan hang. Nah. Aku duduk diam saya tu lah, boleh cakap dengan hang, jangan merapu. Contoh. Boleh tiap habis macam-macam. Sabar. Banyak. Minta Allah kurniakan kesabaran. Imam Ghazali sebut, sabar. Ada ketika kita sabar ketika melakukan taat. Kena sabar. Nak buat baik kena sabar banyak. Kalau tak sabar tak jadi baik. Nak buat kebaikan kan, ni nak buat Ustaz Jeffrey nak buat sekolah ni, kena sabar banyak. Tak sabar penat. Nak buat baik kan, ketaatan kena perlukan kepada kesabaran. Sabar pelan-pelan. Nak buat macam mana? Tu kebaikan yang kita nak buat. Sabar daripada melakukan maksiat, sabar. Nak buat baik kena sabar. Tak mau buat jahat pun kena sabar. Sebab jahat ni benda syok. Maksiat benda yang seronok. Kalau tak sabar buat, kena sabar. Syok buat tu tapi sabar tak buat. Kena sabar. Menikah, ibu sekalian, nak nikah kena pi kursus kahwin, kemudian kena cari duit nak bagi hantaran, nak bagi mas kahwin, nak kena beli cincin, kemudian nak kena cari duit lebih lagi nak buat kenduri pula. Nak buat kenduri tu pula baju pengantin 3 helai, akad nikah selai, kenduri belah kita selai, belah dia selai. Hei, nak nikah tu. Tu baru duit, urusan duit. Tu urusan tu nak kena picok dalam tu, nak kena ambil darah, kena test HIV, lebih kurang. Macam-macam. Tak nak boleh nikah. Letih. Susah nampaknya teruk kan ni, jenis susah ni. Kalau berzina, kenduri tak payah, baju tak payah order. Zina hanya berbekalkan RM70 Oyo Hotel. Contoh, nak berzina, dia sewa homestay ke, sewa apa motel ke, apa kan, rumah tumpangan dan sekian, nak berzina. Senang kan? Duit tak gaduh berkeluar. Apa tak gaduh, tanggungjawab tak ada, seronok berzina. Nampak macam syok. Dia syok sat tapi teruknya lama. Benda baik ni nampak macam. Yang kelima, surah An-Nahlu ayat 49 ke 50. Kemudian surah Al-Isra. Yang keenam, surah Al-Isra ayat 107 108. Yang ketujuh, surah Maryam ayat 58. Kemudian surah Al-Furqan ayat 60, An-Namlu ayat 25-26, As-Sajdah ayat yang ke-15, Fussilat ayat 37-38, An-Najmu 62, Insyiqaq 211, Al-Alaq 19.
Ibu-ibu nak baca tu panjang lah. Saya tekan buka handphone, tekan kat Google tu 14 ayat sujud tilawah. Dia akan nampak surah apa, ayat apa, surah apa, ayat apa. Buka Quran cek tengok betul ya. 14 tempat tu sunat kita sujud tilawah. Syarat untuk sujud tilawah sama macam syarat nak semayang. Sama. Siapa nak sujud tilawah, pastikan cukup syarat semayang. Apa syarat sah semayang? Yang pertama, masuk waktu tu tak apalah, sujud tilawah ni tak ada masuk waktu. Wudu. Syarat sah semayang pertama masuk waktu, kena yakin masuk waktu. Tak masuk waktu tak sah. Masuk dah waktu tapi dia tak yakin, tak sah tak? Tengok weh. Ibu-ibu tidur pukul 12, tiba-tiba terjaga pukul 2 petang tapi tak tahu ke apa. Dia tidur pukul 12, bangun-bangun rasa lambat dah. Lari pergi bilik air ambil wuduk semayang. Takut terlepas rohok. Pasal dia rasa tidur lama. Habis bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Baru fikir, masuk tak gitu? Masuk lagi tau. Baru pergi tengok jam. Tengok-tengok 1:10. Lah tak masuk lagi. Tak sah mayang. Esok dia tidur batu tak? Pukul 11.30 terlena. Bangun-bangun berasa lama dah, berasa puas tidur. Dia kata pagi dah pukul 4 dah apa. Lari pergi bilik air ambil wuduk semayang. Zuhur. Takut terlepas. Lepas mayang zuhur baru fikir, masuk tak masuk gitu. Dia pun pergi tengok jam. Tengok-tengok 2:30 lah. Dia semayang dalam waktu zuhur. Baik sah tak semayang ni? Tak sah juga. Kerana waktu dia semayang dia tak yakin pun masuk waktu. Dia bangun tidur terus pergi wuduk semayang. Hantar mana zuhur tu? Tak tahu semayang tu. Syarat sah semayang yakin masuk waktu. Sekurang-kurang tak yakin pun sangkaan kuat masuk dah. Jadi mana bukti sangkaan kamu kuat? Kamu tengok waktu luar ke? Dia tengok cahaya macam asap boleh jadi waktu tu. Ataupun tengah hari pukul 12 boleh jadi waktu tu ke? Jadi mana bukti kamu tahu masuk dah zuhur? Tak ada menghentam ya. Kamu tak yakin pun masuk waktu, tak sah. Kalau bab sah semayang, yang pertama syarat sah semayang kena yakin masuk waktu. Tak apalah, sujud tilawah tak masuk yang tu. Syarat yang kedua kena ada wudu. Suci daripada hadas kecil dengan hadas besar baru boleh sujud. Macam semayang, selagi tak ada wudu tak sah semayang. Maka nak sujud tilawah pun kena ada wudu. Syarat sah. 3, kena tutup aurat. Kena tutup aurat. Syarat sah kena tutup aurat. Semayang kena tutup aurat. Tutup aurat pula dengan penutup. Ada benda yang digunakan untuk tutup aurat. Baju ke, kain ke, kayu, daun ke, lumpur ke. Kena tutup ke. Sebab tu kata ulama tidak memadai dengan suasana yang gelap. Gelap gelita tak nampak apa. Jadi orang tak nampak aurat, tetap kena tutup. Walaupun orang tak nampak. Tidak memadai hanya dengan keadaan gelap. Lalu dia tak pakai baju bawah. Tak sah. TNB berkeluar surat, Bukit Eping akan blackout pukul 6 sampai 12 malam. Blackout. Lampu apa dah? Gelap. Jadi maghrib cerah lagi. Tok Imam pun main maghrib, orang berkat main maghrib. Daripada Tok Imam macam nak yang syak, gelap ni. Dia bilang tak apa kita main. Apa gelap pun boleh mayang main pelan-pelan. Mainlah pelan-pelan. Jadi syak lagi berkat main pula. Tok Imam bila nak keluar dia kata, gelap no tak ada siapa nampak. Main nak try pergi bogeng tu. Tok Imam lenyang pula. Tok Syak pun kata main nak try tu. Semua pakai nak try. Bukan orang nampak. Gelap. Pakai main bogeng kau, orang tahu. Nak try dia lah. Tak sah main. Walaupun orang tak nampak, tak sah. Dan yang lebih mengerikan, takut-takut tengah tahiyat awal, current main. Siapa nak menguruh kat dia? Tak keharu. Tok Imam tak kemuna. Jadi tak sah mayang sekadar memadai, tidak memadai hanya dengan tutup lampu, tak memadai. Tetap kena tutup aurat. Syarat sah mayang macam tu juga syarat sah sujud tilawah. Nak sujud tilawah kena tutup aurat bergelok. Kemudian menghadap kiblat. Semayang nak menghadap kiblat. Nak sujud tilawah pun kena menghadap kiblat.
Macam tu juga dengan sujud syukur. Ibu-ibu dapat nikmat besar, dapat beli kereta, dapat beli rumah, nah, dapat cucu, dapat laki baru. Ini contoh. Anak kita menikah ke, ni nikmat besar, bukan selalu dapat pergi haji, Allah seronoknya, dia pun sujud syukur. Syarat nak sujud syukur kena cukup syarat macam sembahyang. Ada wudu, menghadap kiblat, tutup aurat, suci daripada segala hadas, baru sujud. Tapi orang lah dapat anugerah bintang popular, dianugerahkan bintang popular sekian-sekian, oh nikmat besar ni, dia pun sujud dah pentas tu. Hang ada tahu mana rumah Abu Jahal, mana kiblat, hang ada wudu ke tu, aurat tutup ke tak, main sujud ni. Main bola saya buat gol, masuk gol tu sujud syukur. Bagus nak sujud syukur, aurat tutup lah. Wudu ada ke tak, kiblat menghadap ke mana, tak tahu, main sujud ni mana sah. Betul, nak sujud tilawah kan, nak sujud syukur ada syarat sah ni. Jadi sujud tilawah, ibu-ibu baca Quran, tengah-tengah baca jumpa ayat yang kita sebut tadi 14 tempat. Macam-macam jumpa. Salah satunya ni, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ni ayat ni sunat sujud tilawah, sunat. Tapi kita duk mengaji, duk baca kitab, jumpa ayat sunat sujud tilawah, boleh. Tapi bukan wajib, sunat. Jadi nak sujud tang ni nampak macam tak sesuai, tak apalah. Jadi kalau kita dengar duk baca Quran pagi-pagi ke, tang-tang kada baca Quran, tak ada apa, tak ada jumpa ayat ni, letak Quran sebelah, sujud tilawah. Sujud tilawah tadi adalah antara ibadat yang sangat besar, sehingga kan syaitan ketika melihat orang sujud tilawah, dia lari sekuat mungkin sambil berteriak, menangis, tak tahu nak apa. Kenapa? Dia akan kata, celakanya aku dulu Allah suruh sujud kepada Adam, aku tak mau sujud, padahal suruhan tu wajib kena sujud ke Adam waktu tu hormat, aku tak mau ikut. Tapi manusia ni Allah suruh sujud tilawah sunat yang bukan wajib, dia sujud. Celaka aku ni, dia akan masuk syurga, aku akan masuk neraka. Syaitan bersedih apabila ada orang sujud tilawah. Itulah sujud tilawah, baca jumpa ayat sujud tilawah, terus takbir, sujud tilawah, tak perlu diri duduk, tak apa, Allahu Akbar, sama. Sujud saja aku sujud tilawah. Kita nak buat tu dah niat tu nak sujud tilawah, dah jumpa ayat tu, ni sujud tilawah, ni sunat sujud tilawah. Kita pun sujud terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud sekali. Dia nak baca apa dalam sujud tu? Sama macam sujud sejadah. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu. Sama baca itu. Sujud tilawah. Siapa yang sujud tilawah, dia telah menyebabkan syaitan menangis teresak-esak. Besar tu pahala. Ini salah satu ayat yang disunatkan kita sujud tilawah. Baik. Jadi Allah jawab kepada Abu Jahal, jangan melampau dalam perbuatan kamu, kerana kami akan rentak nyawa kamu daripada ubun-ubun. Jangan melampau. Anak panggil panggil, kami akan panggil Zabaniyah. Muhammad, jangan peduli dah dengan Abu Jahal, teruskan buat ibadat kamu, dekatkan sujud kepada Allah dan dekatkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan peduli dengan dia. La tuti'hu wasjud waqtar. Jangan ikut dia, sujudlah kepada Allah dan dekatkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Abu Jahal apa cara dia ganggu? Yang pertama disebutkan tadi, Abu Jahal dikacau Nabi, khususnya ketika Nabi nak salat. Dua, Abu Lahab. Baik, Abu Lahab, nota kaki di bawah sebut Abu Lahab selalu menyakiti Nabi SAW dengan meletak kotoran di depan pintu rumah Nabi SAW. Jadi dia buat apa? Letak kotoran, letak najis di depan pintu rumah, ganggu, kacau. Ibu, kalau tiap-tiap hari orang tok sampah bawah kita tak beban. Angin kita apa ingat mau aku MBSP ke apa? Dia metok tu sampah bawah kita lah kena buang sampah ni. Daun kering rumah jiran masuk rumah kita marah lah. Sampah ganggu Nabi. Sabar. Buatnya ni Abu Lahab punya cara. Dia ganggu Nabi, anak menakan dia. Walaupun Abu Lahab ni bapa saudara Nabi, tapi dia selalu sakitkan Nabi dengan
meletakkan kotoran di depan pintu rumah Nabi SAW. Kemudian Uqbah bin Abi Mu'ayth, apa Uqbah buat? Nota kaki di bawah sebut Uqbah bin Abi Mu'ayth, beliau pernah sakiti Nabi SAW ketika baginda sedang salat, iaitu beliau mencekik Nabi sekuat hatinya. Kemudian datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menyelamatkan Nabi SAW sambil membacakan ayat 28 surah Al-Ghafir. Mana ayat tu? Ayat tu duduk muka surat sebelah, tengah-tengah bawah garisan, nota kaki di bawah. Itu ayat yang Abu Bakar jawab kepada Uqbah bin Abi Mu'ayth, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Kata Sayyidina Abu Bakar, patutkah kamu membunuh seorang lelaki kerana ia menegaskan Tuhanku ialah Allah, sedangkan dia telah datang kepada kamu membawa keterangan-keterangan daripada Tuhan kamu. Hendak bunuh Muhammad buat apa? Yang cekik dia buat apa? Kerana dia habaq Tuhan dia Allah tu, kerana tu ya kamu nak bunuh dia, kata Abu Bakar. Jadi Uqbah bin Abi Mu'ayth cekik Nabi. Dalam riwayat sebut, waktu Abu Bakar mai nak selamatkan Nabi SAW, Abu Bakar pula kena. Uqbah ni dia buat apa? Dia berkeluar sepatu dia, slipper dia. Slipper orang Arab dia jadi terompah. Slipper kayu tu lah, capal tu. Slipper kita tak apa, slipper Jepun. Slipper orang dulu boleh jadi terompah daripada kayu. Dia berkeluar slipper dia dan dia pukul di wajah Sayyidina Abu Bakar sampai berlumuran darah. Dan katanya Abu Bakar rebah pengsan kerana nak selamatkan Nabi SAW. Abu Bakar pula kena pengsan. Abu Bakar rebah, berlumuran darah. Dan setelah dia bangun daripada terjaga daripada pengsan tadi, perkataan pertama yang keluar dari mulut Sayyidina Abu Bakar, mana Muhammad? Rasulullah mana? Dia kena teruk lah. Dia sedang nak cari Nabi dulu. Saya bila baca macam tu, saya duduk fikir, kalau saya duduk depan tu, kalau saya duduk tempat Sayyidina Abu Bakar, kita nak pergi tolong, tiba-tiba kita kena, lepas tu kita pingsan. Bila kita sedar agak-agak, kita sebut apa? Tak tahu orang ni tak tahu. Kalau saya nak haram sungguh, mana dia tu? Cari balik. Wah, hajak aku nak bertolong, hang pukul aku no. Kita tak ingat dah kan, kita nak cari kawan hang pukul kita. Kita Sayyidina Abu Bakar tak, dia teruk kena. Kataan pertama keluar, Muhammad macam mana? Mana Rasulullah? Apa jadi kat dia? Punya kasih kat Nabi lebih pada diri dia. Kalau kita marah. Uqbah bin Abi Mu'ayth cekik Nabi. Sayyidina Abu Bakar datang selamatkan Nabi SAW. Patutkah kamu nak buat dia macam tu kerana dia hanya sebut, hanya kerana dia sebut Tuhan dia Allah, hanya tu ya? Kamu nak bunuh dia? Sedangkan dia bukan sebut saja, buat main bukti-bukti keterangan yang cukup kukuh. Kenapa kamu nak bunuh dia? Itu Uqbah bin Abi Mu'ayth. Kemudian yang keempat, Walid bin Mughirah. Ibu-ibu kalau dalam buku kita dia silap cetak. Uqbah bin Abi Mu'ayth dia tulis 3, Walid bin Mughirah pun dia tulis nota kaki 3. Jadi nota kaki yang 3 untuk Walid bin Mughirah duduk muka surat sebelah. Apa dia? Allah menurunkan ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-13 dalam surah Al-Muddassir berkaitan dengan Walid bin Mughirah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu mala mamduda wa banina shuhuda. Dharni wa man khalaqtu wahidan wa ja'altu lahu malam mamdudan wa banina shuhuda. Maksudnya kata Allah, biarkanlah aku sahaja yang membalas orang yang menentangmu wahai Muhammad, yang aku ciptakan dia dulu dalam keadaan seorang diri, tidak ada harta dan anak pinak. Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'ayth, Walid bin Mughirah yang duk kacau kamu ni, dulu aku buat depa seorang-seorang ya. Anak tak ada, harta tak ada. Biar. Yang mereka ni dulu aku ciptakan mereka seorang-seorang diri, tak ada harta, tak ada anak pinak, dan aku jadikan bagi mereka harta kekayaan yang banyak serta anak pinak yang ramai yang sentiasa yang ada di sisinya. Aku yang bagi semua tu, tak apa, biar aku. Walid bin Mughirah Allah sebut dalam Quran, biarkan aku yang selesaikan mereka ni. Biar. Baik. Lalu disebutkan balik-balik dalam perbahasan kita tadi, wa qad intaqamallahu min jami'il mustahzi'ina ba'da al-hijrah
faminhum man qutila wa minhum man ahlakathu al-amra. Semua orang yang mempersendakan Nabi SAW mendapat pembalasan daripada Allah Ta'ala selepas berlakunya hijrah. Jadi setelah disebutkan tadi Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'id, Walid bin Mughirah, semua ni antara orang yang paling kuat lawan Nabi, maka disebutkan semua orang yang mempersendakan Nabi mendapat pembalasan daripada Allah Ta'ala selepas berlakunya hijrah. Selepas hijrah semuanya dimusnahkan oleh Allah. Ada yang terbunuh dalam peperangan, antaranya Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Jahal dibunuh dalam peperangan Badar. Tahun kedua hijrah berlaku perang Badar, Abu Jahal antara kepala yang terbunuh. Padahal dia yang ketua peperangan tu, dia ketua. Dalam peperangan tu Abu Jahal terbunuh, mati dalam keadaan hina. Ada yang terbunuh dalam peperangan, dan ada juga yang mati selepas menderita pelbagai penyakit. Ada yang mati kerana terkena penyakit dan sebagainya. Ada nota kaki juga nombor 4. Nombor 4 tu duduk muka surat 23 bawah. Allah firman dalam surah Al-Hijr ayat 95, inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami tetap memelihara dan mengawalmu daripada kejahatan orang-orang yang mengejek-ejek dan mempersendakanmu, wahai Muhammad. Jadi benarlah Allah yang akan jaga kamu. Yang lawan kamu, yang ejek kamu tadi, semuanya telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Abu Jahal letih, tak seronok, tapi kesannya kebaikan tu lama, tak sama. Memang syok saat buat baik ni letih, tapi letih tu kan hilang. Kebaikan tu kekal. Letih hilang, memang buat baik ni letih, mayang letih, puasa letih, qiyamulai letih. Tu yang tak main dalam besar itu ni. Saya jaga 4.30 pagi, set kunci jam elok orang pergi, memang itu letih aku. Malam duduk pukul 1.30, kata dan nak bangun pukul 3 ni, dan insya-Allah kunci jam pukul 3, 4.30 baru bangun. Nak main guna 4.30, mabuk sini sejam pakai tak ada. Ingat senang nak buat ibadat, letih. Ya, letih tu memang letih dalam buat baik, tapi letih tu hilang habis. Tapi kebaikan tu kekal. Jahat syok, berzina syok, seronok, tapi seronok tu sat bukan lama. Berzina sat dalam tu lah, syok dalam zina tu lah, tapi dosanya kekal, dosanya meleret. Curi duit kaya sat ya, pergi rompak bank dapat 300,000 400,000 sekali ya, rompak. Ya, seronok sat ya, tapi kesusahannya berkekalan. Polis cari, hidup tak aman, rezeki tak berkat, penat. Jadi maksiat memang benda yang seronok, benda yang happy, tetapi kesannya makan masa panjang. Jadi kena sabar daripada melakukan maksiat, jangan buat. Walaupun benda tu syok, sabar, tak apalah. Nikah nampak teruk, zina nampak syok, senang, tapi sabar, jangan buat maksiat. Sabar dalam melakukan taat, sabar daripada melakukan maksiat. Yang ketiga kata Imam Ghazali, sabar daripada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar. Semua tu memerlukan kepada kesabaran. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah, ayah sekalian, Rasulullah satu hadap mereka dengan lemah lembut, sopan santun. Dia buat lebih kurang Nabi hadap dengan sopan santun. Yang kedua Nabi hadap dengan sabar. Siapa yang sabar, Allah bersama dengan dia akan berjaya. Sabar cuma sabar ni benda yang senang sebut di mulut, tapi nak buat ni payah. Sabar. Saya pernah cerita ataupun tidak saya tak ingat, seorang lelaki yang duduk di rumah flat. Rumah dia tingkat 2, tingkat bawah, ada orang duduk tingkat atas. Kawan tu akan naik, kawan tu akan turun nak pergi kerja, dia kunyah singgam lah apa lebih kurang, dia akan tahu singgam depan rumah dia. Tuih ludah depan rumah dia, kadang ludah kahak. Kau ni buka pintu penuh, bawah dah gotok, marah Jadi pergi tanya Tok Guru, macam mana ni saya nak buat ni, kau ni apa? Tok Guru kata sabar. Kamu hadap dia dengan sabar. Sabar nak buat mana sabar. Kan nak marah, nak pukul lagi macam jawab nak. Sabar. Nak buat apa ni? Dia ludah kamu cuci, nak buat apa ni? Sabar. Dia ludah kamu cuci. Nak buat mula memang payah. Jadi esok tu
kawan tu turun pula, ludah pula, dia keluar geram nak marah ni. Pergi tok guru dah cuci, dia pergi ambil timah sambil marah. Geram tu. Ambil timah cuci ya. Tapi sambil geram. Esok turun pula, kawan tu ludah lagi. Geram lagi. Tapi dia pergi ambil timah cuci dah. Masuk hari keempat, hari kelima, tak ada kawan tu turun, dia tunggu siap dengan timah. Ludah nak cuci ni. Kawan tu tengok dia duduk tunggu dengan timah, tak kata apa. Nak ludah. Tak jadi dah ludah. Dia pun terima kasih masuk rumah. Maksudnya dia hadap dengan sabak tadi, dia berjaya. Benda apa pun kena sabak. Nabi hadap dengan sabak. Mereka kacau Nabi, hina Nabi, kutuk Nabi. Tak apa, sabak. Bersabar. Lagi Nabi hadap mereka dengan lemah lembut. Nabi tak balas apa yang mereka lakukan kepada Nabi. Mereka sakitkan Nabi, Nabi tak balas kekasaran. Hampa nak kasar aku lemah lembut dengan kamu. Lemah lembut. Kasar tak dibalas dengan kasar. Nabi balas dengan lemah lembut. Itu sifat Nabi SAW. Dahsyat. Kita satu tak boleh pirah. Orang buat jahat kat kita, dia nak buat baik lagi. Tak, sifat Nabi dia balas dengan lemah lembut. Kerana yang mereka buat ni berkaitan dengan Nabi. Mereka kacau Nabi, sakitkan Nabi. Hak kait dengan Nabi, Nabi boleh maaf. Tengok, Nabi hadap mereka dengan sifat santun, sabar, lemah lembut dan memaafkan. Nabi maafkan dia. Tak apa. Pasal sangkut dengan Nabi. Tapi kalau sangkut dengan agama, sorry. Tak boleh. Nak lemah lembut lagi duk maki agama. Nak duk diam lagi lepas duk kutuk Allah, duk kutuk agama. Aduh tak boleh diam. Aduh Nabi tak ikut cakap dia. Tapi kalau berkaitan dengan kita, dia maki kita hang hitam. Hitam tak apa. Tak apa. Pasal kita. Bukan ada kita, dia maki kita. Gemuk, pendek, tengkok tak ada. Perut berlipat. Dia hina kita. Miskin, bodoh. Tak apa, buat macam mana? Dia hina kita, tak apa, kita boleh sama. Tapi kalau saat dia maki agama kita, dia kutuk Islam, nak duduk diam sabar, tak boleh. Rasulullah dia pamai kata, Muhammad berhenti, jangan duduk dakwah dah, jangan duduk hina agama kami, jangan duduk bawa Islam kamu sekian-sekian. Bila kait dengan Islam, dia kata apa? Hang bumai matahari tangan kanan, bumai bulan tangan kiri, nak suruh berhenti. Sorry, aku takkan berhenti. Mereka tak ikut tu. Mana dia ikut yang tu? Itu pasal agama. Kamu jangan hina Tuhan, jangan hina agama. Hang nak hina aku tak apa. Lepas tu Nabi hadap mereka dengan kesabaran, lemah lembut. Kerana yang mereka buat tu Nabi, kutuk Nabi, maki Nabi dan sebagainya. Maksudnya kalau kita masih boleh bertimbang rasa, tapi kalau kutuk agama, tak boleh duduk dia. Tak apalah, maaf dia tak erti. Tak, ni kena ambil tindakan. Kerana kamu melampau. Hina orang tak apa. Aku tak apa, aku boleh maaf. Tapi kalau kamu hina agama, berat. Ni tak boleh lemah lembut dah ni. Kamu dah melampau. Jadi Nabi hadap mereka dengan lemah lembut, sopan santun, memaafkan dan sebagainya. Ini semua sifat yang kita kena belajar. Kita baca sirah bukan baca saja lah. Kita nak ambil perangai itu, nak boleh hidup kita. Cuba tak dia buat empat-empat, ambil salah satu. Cuba belajar sabar, marah sabar. Tak payah nak memaafkan. Selepas ni mudah bagi maaf kau. Mudah. Orang buat jahat kat kita, kena teruk ni, tapi dia dah minta maaf, tak apalah, aku maafkan. Kerana nak ambil sifat Nabi. Bukan pasal aku baik, tapi kerana pasal aku dah baca sirah. Nabi ni suka memaafkan orang. Tak apalah, aku maafkan. Orang buat kasar kat kita, kita balas dengan lemah lembut. Hak ni sebut boleh nak buat payah. Cuma kita kita cuba belajar untuk bersifat dengan akhlak Nabi SAW. Baik. Wa kana ashaddahum idza'an lirrasuli Abu Jahlin wa Abu Lahabin wa Uqbah bin Abi Mu'aid wal Walid bin Mughirah. Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'aid dan Walid bin Mughirah, ini adalah orang yang paling kuat menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam sejarah orang yang banyak sakitkan Nabi, yang ganggu Nabi, 4 orang ni. Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'aid, Walid bin Mughirah. 4 orang ni Allah musnahkan mereka. Mereka ni dimusnahkan, diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana mereka yang paling kuat lawan Nabi SAW.
khususnya Abu Jahal. Abu Jahal ni kepala ni. Bahkan setiap sahabat yang diganggu oleh musyrikin Mekah, Sayyidina Bilal kena seksa, Sumayyah ke, kita dah dengar siapa-siapa pun sahabat, mesti ada Abu Jahal yang join. Abu Jahal mesti ada. Dia boleh tumpas kaki. Setiap jahat hak orang lain ubat, Abu Jahal akan tumpang. Tu Abu Jahal. Dia Fir'aun di zaman Nabi SAW. Kalau zaman Nabi Musa ada Fir'aun yang jahat sungguh, Fir'aun ni. Kita baca kisah Fir'aun, jahat sungguh. Fir'aun. Budak yang tak berdosa dia bunuh. Hanya kerana tak mengaku dia Tuhan dia bunuh. Zalim. Fir'aun. Zaman Nabi Musa, Fir'aun itu adalah yang jahat. Zaman Rasulullah ada juga Fir'aun, Abu Jahal. Abu Jahal ni Fir'aun di zaman Nabi SAW. Jahat. Baik. Jadi apa Abu Jahal buat? Nota kaki di bawah sebut. Yang pertama, Abu Jahal yang dia pernah lakukan disebutkan sini, beliau pernah ganggu solat Nabi SAW. Maka Nabi SAW membaca dengan suara yang keras dan seperti mengugutnya dengan bacaan itu. Dia pernah ganggu Nabi semayang, Abu Jahal. Dia antara orang yang upah, kalau tak salah dia upah orang supaya pergi bersiul. Semua ni nak kacau Nabi. Nabi tengah duk mengajak ke, ada kelas dengan para sahabat ke, tengah duk bagi ilmu kat mereka, dia akan upah orang pergi bersiul, bagi bising. Pergi bersiul ganggu orang. Pergi duk bersiul. Lepas tu kalau bersiul ni nak ganggu orang semayang, ganggu orang ibadat ni, hukum dia apa tu? Kena cek balik. Dekat duk saja bersiul tak kacau orang, lain. Ni duk kacau orang. Abu Jahal ni aja. Jadi dia ganggu Nabi tengah Nabi duduk semayang, lalu Nabi baca dengan suara yang keras, seolah-olah bacaan itu macam mengugut Abu Jahal. Dia fahamlah bahasa Arab. Baik. Sebab tu ibu rahmati Allah, kalau kita faham bahasa Arab, kadang-kadang ayat yang dibaca tadi macam kena kat kita. Macam kena. Ada seorang lelaki, dia semayang di belakang imam. Sebelum dia semayang belakang imam, sebelum dia pergi semayang berjemaah, dia ada goreng ikan, nak makan lah, buat makanan. Tiba-tiba ada kucing ambil ikan tersebut, curi, makan. Dia pergi tengok ikan dia tak ada, marah, lalu dia bunuh kucing, mati kucing. Lepas tu pergi semayang. Imam hari itu kebetulan dia baca satu surah juzuk amma, la uqsimu bihadzal balad, kalau tak salah. Ada ayat yang dibaca dalam surah tersebut, bi ayyi dzambin qutilat, ayat tu. Cuma sampai datang ayat tu, imam ni berhenti, dia terlupa. Bi ayyi dzambin qutilat, betul nak sambung pada dia, lupa, sengat. Dia ulang balik, bi ayyi dzambin qutilat, lupa. Lelaki tadi dia sambung, li annal lahma akala. Baik, apa maksud dia? Ayat bi ayyi dzambin qutilat, maksud dia atas dosa apa yang kamu bunuh dia. Tok Imam baca ayat tu. Lepas tu Tok Imam berhenti, ulang balik, bi ayyi dzambin qutilat, apa dosa dia yang buat, yang hang bunuh dia ni. Maka kawan ni pun jawab, dia kata apa? Dia makan daging aku. Dia bukan sama yang Quran dah, dia jawab terus. Kerana dia duk faham, Tok Imam tu tanya apa dosa dia buat yang pergi bunuh kucing tu. Tok Imam tak tanya apa pasal kucing, bukan dia. Tok Imam tahu. Dia berasa macam Tok Imam tanya dia. Pasal dia faham. Kita saya tak faham. Jadi Abu Jahal bila dia faham Nabi baca ayat tu, soalan macam ugut dia. Macam kata kat aku tengah semayang. Jadi apa Abu Jahal jawab? Abu Jahal berkata dengan penuh kesombongan, kamu hendak ugut aku Muhammad, sedangkan penyokongku sangat ramai. Nak ugut aku Muhammad. Ayat tu dia berasa macam kata kat dia. Lalu dia jawab kepada Rasulullah, nak ugut aku, penyokongku ramai. Maka waktu tu Allah turunkan ayat 15 hingga ke 19 surah Al-Alaq, kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah
kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Apa kata Allah? Jangan sekali-kali berlaku derhaka. Kalla, Bujahil ngaduk kurajak demi sesungguhnya jika ia tidak berhenti daripada perbuatan buruknya itu, nescaya kami akan sentak ubun-ubunnya. Kalla la illam yantahi, jangan awak panggil utu wahai Abu Jahal. Kalau dia tak berhenti, lanasfa'an bin nasiyah, kami akan rentak nyawa daripada ubun-ubun ni. Nasiyatin kadhibatin khati'ah, iaitu ubun-ubun orang yang berdusta lagi bersalah. Kerentak. Kami kerentak kuat-kuat. Allah sebut pada dalam Quran, apa ayat tu? Lupa. Ayat cerita tentang direntak nyawa manusia ni dengan dua cara. Ada ketika direntak dengan cara yang lembut, wan nazi'ati naz'a wan nasyitati nashta. Orang kafir, orang jahat, Allah akan rentak dengan kuat-kuat. Berbeza dengan orang beriman, orang baik, dia akan dicabut dengan pelan-pelan. Tak sama. Ni Allah kata kami akan rentak nyawa kamu daripada ubun-ubun. Ni ada ni orang jahat. Jangan nak melampau dengan Abu Jahal. Kemudian kata Allah, falyad'u nadiyah. Dia kata ada penyokong ramai, mengikut ramai. Maka biarlah dia memanggil kumpulannya. Hang panggil, mai ramai-ramai, panggil. Seberapa ramai penyokong kamu panggil. Kata Allah, sanad'u zabaniyah, kami pula akan memanggil malaikat zabaniyah untuk siksa dia. Mai nak tengok hang dengan malaikat zabaniyah siapa kemahai. Hang panggil hang penyokong kamu, kami akan panggil zabaniyah untuk siksa kamu. Kemudian kata Allah, kalla, ingatlah wahai Muhammad, janganlah engkau menuruti kehendaknya, la tuti'hu, jangan kamu turut kehendaknya, wasjud waqtarib, sebaliknya sujudlah kepada Allah dan dampingkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kata jangan duk hirau dengan dia, kamu teruskan ibadat kamu kepada Allah. Sebab tu ayat ni salah satu ayat yang disunatkan kita sujud tilawah. Surah Al-Alaq. Dalam Quran kalau tak salah ada 14 tempat, kalau tak salah saya. Dalam Quran ada 14 ayat yang sunat sujud tilawah. Ada 14 tempat saya tengok. Ya, 14 ayat sujud tilawah. Mana dia? Ada 14 ayat sujud. Yang pertama dalam surah Al-Hajj ayat 77. Kena cari narilah. Yang pertama dalam surah Al-Hajj ayat 77. Surah yang sama juga ayat ke-18 pun ada juga. Maksudnya dalam surah Al-Hajj ada dua ayat yang disunatkan sujud tilawah, ayat ke-18 dan ayat yang ke-77. Yang ketiga surah Al-A'raf ayat yang ke-206. Keempat surah Ar-Ra'd ayat yang ke-15. Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'ayth, Walid bin Mughirah, semua ini telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu yang kita boleh sambung baca pada pagi ini. Insya-Allah ada masa lapang umur panjang, kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Setelah tengok tadi 3 kali mereka datang jumpa dengan Abu Talib tak berjaya. Tujuannya untuk sekat dakwah. Lalu mereka buat apa? Kacau Nabi. Sekat ganggu solat Nabi, letak najis depan rumah Nabi, semua tu supaya Nabi berhenti. Kena torture macam tu dia kan tak berhenti. Semua tu supaya kamu berhenti dakwah. Berhenti. Orang agama, ahli agama satu ketika dahulu ditangkap, bola menjarah.
Pasal duk sebarkan agama ni, bila orang faham agama, tangkap dalam penjara. Bila duduk dalam penjara, mereka buat apa? Mereka bukan pergi siksa, torture. Mereka merah apa? Isteri kamu duk menangis tiap hari tu, tak ada makan. Anak-anak kamu tu teruk, tak ada siapa belah. Ni kalau kamu keluar ni, kamu nak buat lagi kerja ni. Kalau kamu buat, kamu nak tangkap pula. Kamu tak kesiankan anak bini kamu, dia torture. Tak lain tak bukan supaya keluar-keluar berhenti pada dakwah, tak sebar dah agama Allah. Pasal itu kena teruk, jangan buat main. Dia torture pemikiran kita. Duduk dalam nak buat apa? Dia main habak mak kita macam tu, ayah kita macam ni, anak kita macam tu. Hei, aku nak buat apa? Duduk dalam. Itulah duduk dakwah lagi. Mana yang sudah ambil tahu lah, berhenti cukup. Dia cuba ganggu dakwah supaya kita berhenti tak buat dah. Macam itulah dia buat kat Nabi SAW. Kacau Nabi semayang, cekik Nabi buat supaya Nabi tengok teruk kena ni, tak berani dakwah. Dah tetap terus dakwah. Nabi tak heran. Jadi setelah mereka ganggu Nabi pun tak berjaya, 4 kali dah. 3 kali jumpa Abu Talib, tak berjaya. Kali keempat rancangan mereka sakiti Nabi, tak berjaya. Kali kelima kita akan sambung nanti. Mereka ubah plan pula, mereka sakiti sahabat Nabi SAW. Dah kalau Muhammad tak mau ikut, tetap dia nak teruskan dakwah, kita kacau sahabat dia pula. Kadang-kadang orang ganggu kita, kita boleh kuat. Tapi kalau orang kait dengan anak beranak kita, kita lemah. Kalau dia nak potong jari kita, tak apa. Rembo. Tak apa, main potong. Dia nak cucuk mata kita, kita buat tak tahu, tak takut langsung. Tiba-tiba kawan kita dia buat main, anak kita dia buat main. Hang tak ikut, kami buat anak hang. Lemah. Kita boleh mampu tahan, tapi main dengan anak isteri, dengan kawan-kawan, lemah kita pun. Dia cuba nak halang kita. Jadi mereka tengok Rasulullah ni kuat, boleh hadap benda tersebut, mental dia kuat, kita kacau pula sahabat dia. Supaya orang, bila dia berdakwah, orang pula tak ikut. Ni dia dakwah, orang ikut, baik kita kacau. Siapa ikut Muhammad, kena tangkap, kena pukul, kena siksa dan sebagainya. Supaya dakwah Muhammad berhenti. Itu je tujuan dia. Jadi kita akan tengok nanti bagaimana mereka ganggu sahabat-sahabat Nabi SAW, apa siksaan yang mereka berikan kepada para sahabat. Semuanya bertujuan supaya Islam terhenti dakwah. Dan kita sedia maklum, Islam terus tersebar sampailah pada hari ini. Jadi kena ibu-ibu, ayah-ayah kena sedia maklum, nak sebarkan agama Allah, kena lalui jalan yang penuh dengan duri. Itu kena hadap. Kalau tak hadap benda tersebut, Islam akan terhenti dan tak akan sampai ke anak cucu kita. Kena ada pengorbanan, kena ada perjuangan, kena. Ibu kena korban mengaji, nak sebarkan agama ni tak senang. Ni ibu termasuk dalam orang, ayah-ayah sekalian yang mai sini, termasuk dalam golongan orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, menegakkan syiar. Orang nampak ni, ada pengajian. Lepas tengah duk mengaji, ilmu ni akan tersebar. Walaupun terpaksa berkorban sat, orang lain boleh cuti dengan cucu. Cucu ajak bilang kawi, naik banana boat. Syok dengan cucu, saya tak boleh. Korban. Ada pengorbanan. Ada pengorbanan yang perlu buat, perjuangan. Seorang ayah hantar anak mengaji luar negara. Pisah tu ingat senang kah? Nak pisah hantar anak dia duduk negara orang, makan macam mana, tidur macam mana, tak ada dalam perhatian dia. Tapi kena ada pengorbanan. Kalau tak buat macam tu, tak tersemak. Kena korban. Jadi semoga pengorbanan yang kita buat walaupun tak banyak, dikira sebagai perjuangan kita untuk menegakkan agama Allah, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala sampailah ke kiamat kelak. Sampai biar anak cucu cicit kita dapat nikmat agama Islam dan iman ini, kerana datuk dan nenek mereka dulu pernah berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah nanti kita akan sambung pertemuan akan datang ringkasan sirah kita ini. Semoga ada manfaat. Wallahu alam. Saya mohon ampun maaf kasar bahasa silap cakap. Itu adalah kelemahan yang datang pada diri saya sendiri. Dan akhir kalam ibu sekalian, gunakan masa yang ada ini dengan sebaik mungkin, kerana masa yang berjalan ini begitu cepat sungguh masa berjalan. Hari ini dah 20 dah. Ada orang yang dah selesai dah puasa 6, ada orang dah baru 4 hari, ada orang baru nak habis dah hari ni lah. Macam ada yang tak mula lagi, saya tahu. Ada tak mula lagi orang nak tak habis lagi ke dan sebagainya. Tak apalah, sunat, cuma nak sebut
masa ni jalan dengan begitu pantas. Sebab tu pepatah Arab ada sebut al-waqtu kas-sayf, waktu itu umpama pedang. Kalau kamu tak potong dia akan potong kamu. Kalau tak guna dia dengan elok, dia akan tinggalkan kita tanpa peduli sikit pun. Siapa yang tak gunakan masa yang Allah bagi ini dengan baik, dia akan berjalan terus tanpa hirau kat kita pun. Lalah kita yang terlepas. Jaga masa dia, sebab masa ni berlalu begitu cepat. Sat je dia jalan. Kerana tu ada satu temuduga yang dijalankan. Lalu soalan yang ditanya kepada orang hak main temuduga ni luar kotak. Dia tak tanya dah negara ni nama apa, Perdana Menteri siapa, dia tak tanya. Tu ilmiah. Degree ada master tekan tak pula tu. Dia tak mau tanya soalan. Soalan yang dia tanya, apa benda paling cepat dalam dunia? Tuan-tuan, ibu sekalian, lelaki pertama jawab perkara paling cepat dalam dunia ni karan, elektrik, api-api. Baru petik switch nyala dah, punya cepat. Dia jawab macam tu. Dia kata api ni cepat, elektrik kita baru tekan ya nyala dah, petik dah ni nyala sana, sat je jalan cepat. Boleh terima? Hampir keluar dulu, saya ibu panggil lain. Dia panggil pula hak kedua. Soalan tu kak, apa benda paling cepat? Lelaki kedua jawab pemikiran. Kerana otak manusia sangat cepat, dia boleh fikir perkara yang akan datang. Dia boleh fikir lah. Baru berasa nak pergi umrah, cadang nak pergi umrah lah. Baru teringat nak pergi umrah, otak dia duduk Mekah lah. Dia dah terbayang lah, duduk lagi. Sampai lah, pemikirannya cepat. Boleh terima? Hampir keluar. Lalu dia panggil orang ketiga, masuk. Soalan yang sama dia tanya, apa benda paling cepat? Lelaki yang ketiga jawab lain sikit. Dia kata, tuan, benda yang paling cepat dalam dunia ni namanya cirit. Paling cepat. Tuan ni fikir tak lepas apa kaitan ni. Hak lain munasabah kat ni macam dia kata cirit paling cepat. Jadi dia minta penjelasan. Tolong bagi penjelasan sikit, kenapa kamu kata cirit cepat? Lelaki ketiga ni jawab, tuan, main dengan cirit ni, switch dan tekan, fikir apa pun tak lah. Dia potong terus hak dua-dua. Hak ni lagi cepat. Tak apalah dia jawab gitu. Cuma kita kalau ditanya soalan macam tu, kita akan jawab masa cepat. Sebab tu Allah pun sebut, demi masa ni manusia akan rugi kalau tak guna dengan baik. Iaitu masa tadi kalau digunakan dengan beriman, beramal, pesan dengan baik, pesan dengan benar, pesan dengan sabar, dia akan selamat. Tapi kalau dia tak guna benda tu dengan kebaikan tadi, dia akan rugi. Semua orang akan rugi. Jadi masa itu berlalu begitu cepat. Gunakan masa ini dengan sebaiknya. Semoga Allah berkati masa kita, waktu kita, untuk kita melaksanakan amal ibadah kepada Allah SWT. Ibu-ibu yang duduk ni untung kerana masa kita tersusun elok. Alhamdulillah, digunakan dengan benda yang baik. Tapi kalau duduk rumah tak tentu, masa kita akan terbabas banyak benda. Jadi biar ada kelas, ada pengajian, masa kita semuanya tersusun, digunakan dengan baik. Karena kalau harap kita susun pakai tak. Tapi bila kita ikut susunan yang telah disusun, sekurang-kurangnya masa tadi digunakan dengan baik, insya-Allah. Jadi semoga kita tak termasuk dalam golongan orang yang rugi yang disebutkan oleh Allah, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Semoga kita tak termasuk dalam golongan orang yang rugi, tetapi dimasukkan oleh Allah dalam golongan orang yang beruntung dan berjaya dunia dan akhirat. Wallahu a'lam, semoga ada manfaat. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.